Selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok bab 2 ya, dalam tingkatan 1 faktor dan gandaan. In English pun kita akan macam cikgu akan translate sikit-sikit lah but for those yang belajar terms dalam bahasa Inggeris ya. So jika kita lihat dalam bab ini beberapa perkataan yang kau kena tahu dalam English dan juga BM. Ya, faktor itu adalah faktor perdana, prime factor, faktor sepunya, common factor, faktor sepunya terbesar, highest common factor, HCF. Okey, HCF. Okey, selalunya kita panggil HCF lah, ataupun juga boleh dikenali sebagai greatest common divisor. Faktor sepunya terbesar ni cikgu wakilkan huruf dia sebagai FSTB. Faktor sepunya cikgu akan tulis sebagai FS. Dalam bahasa Inggeris, common factor CF. Faktor perdana cikgu akan tulis sebagai FP, ataupun prime factor kita akan buat PF. Okey. Next kita ada gandaan dan gandaan. Okey, gandaan namanya adalah multiple dalam bahasa Inggeris. Okey. Gandaan sepunya, gandaan sepunya GS ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil common multiple. Okey, CM. Gandaan sepunya terkecil ataupun dalam short formnya GSTK. Okay, bahasa Inggeris lowest common multiple or LCM. Okay, last kali kita akan belajar berkenaan dengan pemfaktoran perdana ataupun prime factorization. Okay, kita mula dengan faktor ya. Faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Semua ni ada kaitan antara satu sama lain. Jadi kita akan tengok apa itu faktor terlebih dahulu. Okey. Contoh satu, tentukan sama ada ataupun dalam bahasa Inggeris determine whether 12 ni adalah faktor bagi 36 atau bukan. Okey, dia tanya 12 is a factor for 36 or not. Macam mana kita nak tentukan? Bila ada perkataan tentukan atau dalam bahasa Inggerisnya determine, apa yang kamu akan buat adalah selalunya lah jawapan dia akan jadi ya atau bukan, yes or no, ya atau bukan, ataupun yes or no. So apa yang kita nak buat bila dia ditentukan, selalunya kita akan bahagi. Okey, itu adalah tata kerja dia, selalunya, bukan mesti ya, tapi kebanyakan masa bila ada tentukan or in English determine, kita akan bahagi. We take the bigger number, kita akan ambil yang besar. Mestilah nombor yang besar baru boleh bahagi kepada yang kecil kan. Kalau kita ambil yang kecil nak bahagi kepada besar, jadi macam macam mustahil lah, betul tak? Jadi kita nak ambil 36, okey, bahagi, okey, dah diberi di sini bahagi dengan 12, kamu akan dapat jawapan 3. 3 ni, okey, 3 ni adalah satu jawapan dalam nombor bulat yang cantik, maka kita akan ambil jawapannya sebagai ya ataupun yes dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan faktor bagi 36. Katakan jawapannya adalah 3.33. Bila ada point ataupun remainder ataupun baki, ini dah tak cantik kan? Dah jadi macam cacat. Dah mencacatkan nombor itu. Jadi kita tidak akan ambil jawapan ini. Jawapan terus bertukar kepada bukan ataupun no, not a factor of 36. Faham ya? Seterusnya kita ada satu lagi, sebenarnya ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. Okey, 30 atau bukan. Seperti biasa, bila dia kata kamu perlu tentukan, determine, ambil yang besar, bahagi nombor yang diberikan ya, bahagi dengan nombor yang diberikan. Kita akan tekan kalkulator sahaja. 30 bahagi dengan 9, okey, 30 divide by 9, kita dapat 3.33333 dan banyak point dekat belakang. Jadi terus kita akan tulis apa? Tulis jawapan dekat sini dan tunjuk jalan kerja. Jalan kerja ni mesti kena ada kemudian. Kita akan tulis jawapannya adalah bukan ataupun not a factor. Kenapa not a factor? Sebab dia ada baki ataupun ditulis dalam bentuk perpuluhan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke contoh 2. Senaraikan semua faktor bagi 18 ataupun in English list all the factors for 18. Kalau dia ada perkataan list, okey, senaraikan, okey. Senaraikan, selalunya kita akan letak huruf T.
Ingatlah dia punya keyword ya. Bila nampak je senaraikan ataupun list the factor, apa yang kamu akan buat dalam bentuk tulang T ni. Okey, apa yang kita perlu buat adalah tulis nombor yang diberi dekat atas, dapat 18. Kemudian kita akan mula dengan nombor 1. Apa yang kita nak buat? Ambil nombor besar ni, kita nak bahagi 18 bahagi dengan 1. 18 bahagi dengan 1, kita akan dapat 18. Betul tak? Okey, kemudian dah habis. Yang ni kita tulis, yang ni kita tulis sebagai 18. Dah habis 1, kita ada nombor 2. So kita bahagi dengan 2. 18 bahagi dengan 2, kita akan dapat 9. Betul tak? Dan dah habis tu, nanti kita tulis cikgu terus buat yang ketiga pula. Dapat 6. Lepas tu kita cuba yang keempat. Yang keempat, jawapan dia lain sikit. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah 4.5. Kalau dapat 4.5 dalam bentuk yang tidak cantik, it's in point form kan? So, kita nak reject nombor ni. Kita tak payah tulis pun yang 4 ni. Tak payah tulis. Sebab apa? Sebab dia ada dalam bentuk perpuluhan. 4 dah cancel. So, kita akan terus bergerak ke 5. So, 4 ni sebenarnya tak payah tulis pun ya. Tak payah tulis pun. So, kita terus gerak ke 5. Skip je 4 tu. Kita gerak ke 5. 5 bahagi 18. Sorry. Bukan 5 ya. 18 bahagi dengan 5. Kita dapat point juga. So, reject nombor tu. Point tak boleh Nombor seterusnya adalah 6. Dan jawapannya adalah 3. Tetapi kelas, jika kamu lihat 6 tu sebenarnya dah ada kat sini. Betul tak? Jadi kamu tak payah tulis pun sekali lagi dekat sini. Okey, apa yang kamu nak buatlah, kamu terus U-turn je kat sini. Semua nombor ni kamu wajib tulis, sebab ini adalah satu cara untuk kamu buat. Contohnya jalan kerja. Apa jawapan dia? Kamu kena tuliskan. Ada kawan dia buat hanya tulang T ni, bagi kat cikgu. Suruh cikgu cari sendiri jawapan dia apa. Tak boleh. Lepas buat tu, kamu mesti kena senaraikan. Sebab tu cikgu kata buat U-turn. U-turn maksudnya kamu mula nombor dengan 1, turun 2, 3, 6, 9, 18. Baru dia nampak cantik dari kecil ke besar. Kalau kamu tak U-turn, macam kamu tulis 1, 18, 2, 9, 3, 6, dia nampak macam berserabut sikit. Okay, so that's why kita tulis dalam bentuk U-turn. Faham yang kelas? So, jangan lupa untuk tulis semula jawapan dalam bentuk, sebab dia kata senaraikan, list. So, kamu mesti kena senaraikan dekat bawah jawapan dia. Okey, faham? Okey, itu satu kaedah yang mudah lah. Dalam buku teks ni dia bagi kaedah lain, kamu boleh tengok juga. Tapi cikgu lebih suka kamu buat tulang T tu. Okey, ini adalah latih diri 2.1A. Kamu boleh cuba, sangat senang. Ambil nombor besar, bahagi dengan nombor kecil. Kalau ada point, reject. Jawapan dia bukan. Kalau nombor dia cantik dalam nombor bulat, jawapan adalah ya. Wajib tunjuk jalan kerja. Macam mana 40 bahagi dengan 12 tu, kamu tunjuk dulu jawapan dapat berapa, tulis. Baru kamu buat kesimpulan jawapan adalah ya ataupun bukan, yes or no. Faham Ini pula adalah soalan senaraikan ataupun list all the factors. Bila nampak senaraikan ataupun list, kamu terus buat tulang T. Apa nombor yang dia bagi? 15. Kamu tulis ke atas, terus mula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai kalau ada point, kamu kena reject nombor tu. Okey, kalau nombor dah sampai dekat belah kanan ini dan nombor seterus kat bawah pun adalah nombor yang sama, dah tak payah tulis dah. Okey, itu macam semak. Okey, menyemakkan keadaan, menambahkan banyak nombor yang sama berulang, kamu tulis sekali lagi. So, kita tak payah tulis dah kat sini sebab dah wujud dekat sini. Kita hanya U-turn dan buat jawapan. Faham Itu adalah untuk faktor. Sekarang kita pergi ke, daripada faktor, kita pergi ke faktor perdana. Faktor perdana juga adalah yang sama. Sebelum kita mula, kamu kena tahu apa itu nombor perdana. Perdana ataupun in English we call as prime number. Okay, prime number. Contoh nombor sentiasa kita mula dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah kan. Ada banyak nombor kan. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak pilih yang mana satu adalah prime number, yang mana bukan. Yang mana adalah nombor perdana, yang mana bukan. Apa yang kamu kena ingat adalah nombor perdana yang paling kecil dekat dunia ni adalah nombor 2. Itu kamu kena tahu. Nombor 1 bukan perdana It's not a prime number.
Why? Okay, prime tu macam mana kamu nak ingat apa tu perdana? Dekat dunia ni kita hanya ada bukan dekat dunia dekat Malaysia, okay, our country, okay, kita punya negara ni kita hanya ada seorang perdana menteri, betul tak? Okay, seorang saja perdana menteri, satu je prime minister, betul? Dekat mana-mana tempat pun kau pergi negara pun dia mesti kena ada satu presiden ataupun satu saja perdana menteri. Okay, jadi prime maksudnya prime number ni selalunya kalau kita ambil nombor tu, contohlah kita ambil nombor 2, kita kena ada sentiasa dalam setiap nombor kita akan ada apa? Kita ada, contohlah cikgu tulis semua nombor kan, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, 5 dan seterusnya. Okey, mesti kita bila mula dengan 1. Semua pun mula dengan 1, betul tak? Okey, mesti mula dengan 1 dan lepas tu 1 darab berapa dapat 2 mestilah diri dia sendiri, betul tak? So kita akan tulis nombor yang dekat atas dekat tepi ni semula. So bila dia ada macam ni dekat atas apa nombor yang ada tu, diri sendiri ada dan 1 ada. Maksudnya itulah prime number. Faham tak kelas? Maksudnya itu adalah nombor perdana. Diri dia satu je, satu diri dia. Untuk satu negara, satu diri dia, satu perdana menteri, satu diri dia, satu diri dia, betul. Tetapi juga kamu kena fikir, lepas satu kan ada 2 lagi, betul tak? 2 darab 2 pun boleh menghasilkan 4. Macam dekat sini dah tak ada nombor yang menghasilkan 3, dah tak ada nombor menghasilkan 2, tak ada nombor menghasilkan 5. Sorry cikgu tulis sini 4 sorry. Okey, tulis sebagai 5, betul tak? So macam bila dia tak ada nombor lain yang kacau bilau dekat rumah dia, maka itu baru adalah nombor perdana atau prime number. Bila ada pengacau dekat sini, this is not a prime number. Ini bukanlah nombor perdana. Faham? Selalunya nombor ganjil semua kita boleh ambil sebagai perdana lah. Tetapi ada situasi macam contoh dekat sini, ini perdana prime Okey, ini prime boleh terima automatik. Bila kali-kali 2 tu, nombor dalam kali-kali 2, awak cancel lah dulu. Semua kali-kali 2 kamu cancel dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Senang sebab semua orang mahir dalam kali-kali 2 kan, times 2. So you just cancel semua times 2 dulu, kali-kali 2 dulu. Yang bakinya baru kita buat checking. Faham tak? Macam 1 dengan 5 sahaja dalam kali-kali 5, 1 dengan 7 je dalam kali-kali 7. Kalau 9 cikgu tunjuk tadi cikgu kata hampir ke semua nombor ganjil adalah nombor yang perdana ataupun prime number. Tapi ada juga situasi dia bukan. 1 dengan 9 dah ada, tetapi dalam 9 kita juga ada 3 darab 3, betul tak? Ini pengacau ni. Jadi disebabkan pengacau tu keseluruhan nombor ni kita kena reject. Tak boleh terima sebagai nombor perdana ataupun prime number. Faham? Sangat mudah ya. So soalan yang sama je, macam contohlah kita ambil soalan yang sama macam tadi balik. Cuma cikgu tukar, senaraikan semua faktor perdana. Cikgu tambah dekat situ FP lah sekarang. Okey, bukan faktor, tapi sekarang cikgu suruh cari FP ataupun faktor perdana, or in English we call as prime factors. Okay, PF. So macam mana kita nak cari? Buat macam biasa. Ini kena buat, ini kena buat, ini kena buat. Last kali kita pilih daripada senarai jawapan yang kita dapat, yang mana satu adalah nombor perdana. Which one is prime numbers? So for example, prime number yang paling kecil, perdana yang paling kecil adalah 2 kan. So kita boleh kat situ. Lepas tu kita ada 3, hanya 1 dengan 3 dalam nombor 3 kan. Lepas tu cikgu dah kata awal-awal kamu cancel dulu semua nombor-nombor kali-kali 2. Ini kali-kali 2, ini kali-kali 2. Kita cancel dulu. Okey, lepas tu kita tengok 9. Adakah 9 nombor perdana? Kalau tak reti, kamu tulis kat situ. Oh, ada pengacau. Jadi tak boleh terima. Jadi 9 pun bukan perdana. Apa nombor yang kita ada kat sini? Hanya 2 dan 3. Tulis semula. Ini jawapan dia. So dalam faktor perdana dia ada jalan kerja lebih sikit. Ni buat macam biasa, buat macam biasa, buat macam biasa. Lepas buat pemilihan ada satu lagi langkah terakhir. Lepas kamu filter semua jawapan, ada satu jawapan terakhir. These are the prime factors. Dalam bahasa Melayu kita panggil faktor perdana. Faham? Bila ada soalan tentukan macam biasa, kamu bahagilah tengok. Sekarang soalan bukan faktor je, faktor perdana. Okay, determine whether this number is a prime factor for 84 or not.
Okey, macam mana kita nak buat? Macam biasa, 84 nombor yang besar lah kena bahagi nombor kecil, betul tak? Kita bahagi, kita akan dapat jawapan 42. 42 nombor yang cantik, nombor bulat yang cantik. Jadi kita boleh terima, dah tick dekat sini. Bagaimana dengan nombor 2? Adakah nombor 2 ni adalah perdana? Is number 2 a prime number? Yes. So tick dia kena ada kat sini, kena ada kat sini. Dua-dua tick baru kamu boleh terima sebagai jawapannya ya ataupun yes. Faham? Okey, kalau macam ni, okey, bagus, cantik jawapan dia. Sini pun tik, sini pun tik. 3 adalah perdana kan? Ini pun kita ada tik sudah. Jadi dua-dua kita boleh ambil sebagai ya ataupun yes. Okey. Nombor ni pula 84 bahagi 5, jawapan dia dalam baki. So ini dah tak cantik, kita dah pangkah dekat situ. Walau bagaimanapun ini betul, ini adalah nombor perdana. Satu betul, satu salah, masih jawapan adalah bukan ataupun no. Kamu kena tahu salah satu pangkah mesti no. Okey, boleh. Okey. So for example, kalau macam macam kita dia bagi 4, 84 bahagi dengan 4. Jawapan ada. Jawapan dekat sini berapa? 21. Ni dah cantik dah, kita tik dekat sini. Tapi dekat sini pula kita kena cancel sebab 4 bukanlah nombor perdana ataupun prime number. So salah satu cancel, salah satu pangkah, jawapan adalah no ataupun bukan. Faham kelas? Sangat senang, sangat mudah. Hanya kamu kena kalau tak faham tu pause sikit, kamu tengok baliklah. Okey, yang ini senaraikan semua faktor perdana sama macam cikgu beritahu tadi untuk 18 kan. Kamu buat macam biasa, 72 tu kamu buat dalam rangka T. Lepas tu kamu buat semua jawapannya dekat sini. Lepas tu kamu U-turn, kamu salin semua jawapan yang dapat. Daripada sini kamu pilih jawapan. Pertama kali kamu kena cancel kamu pangkah semua kali-kali 2 kecuali 2 lah sebab 2 adalah perdana kecil kan. 2 jangan cancel. Lepas 2 4 6 8 10 tak ada 12 14 16 18 20 22 24 26 28 seterusnya 36 72 semua cikgu dah cancel. Yang tinggal hanya 2 3 9 1 pun cancel lah. 2 memang automatik kita tahu adalah perdana paling kecil. 3 pun adalah perdana prime number. 9 is not sebab ada pengacau kat dalam. 3 kali 3 ada nombor lain. So 9 jangan ambil. Jawapan dia adalah hanya 2 dan 3. Selesai contoh yang terakhir cikgu nak bagi untuk video ini adalah ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Dia ada 2 cara. Okey, dia bagi je satu nombor, contoh 60 kan, dia nak dalam bentuk pemfaktoran perdana. Apa yang kita nak buat adalah kita kena bahagi. Satu adalah jawapan soalan dia kaedah dia adalah pembahagian berulang ataupun repeated division in English. Okey. So nombor ni kita nak bahagi. So sentiasa bila nak bahagi tu mestilah mula dengan nombor perdana prime number yang paling kecil dulu, yang boleh dibahagilah tanpa baki. So kalau kita ambil 60 ni, perdana paling kecil adalah 2. Dan memang 60 boleh dibahagi dengan 2 pun kan. Kita akan dapat jawapan berapa di situ? 60 bahagi dengan 2 kita dapat 30. Tulis 30 kat situ. Lepas tu kita bahagi lagi. Masih boleh dibahagi dengan 2. Tekan kalkulator cikgu tak tekan. Kamu tekanlah. Okey, 15 bahagi 2 boleh tak? Tak boleh. 15 bahagi 2 kita dapat baki. Tak boleh. Cuba dengan 3 pula. Sebab 3 pun nombor perdana kan. It's a prime number. So kita dapat 5. Boleh lah. Okay. So 15. Sini 3. Sini baru 5. Okay. Sekarang yang ini 5 kan. 5 tak boleh bahagi dengan 2. Tak boleh bahagi dengan 3. 4 bukan prime. Terus kita pergi ke 5. So kita boleh letak 5 dekat sini. Dah dapat 1. Dah dapat 1. Kita berhentilah. Semua yang ada kat tepi ni, okey, itulah jawapan dia. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Inilah jawapan dia. Yang ada kat tepi cikgu tulis semula sebagai dalam bentuk ni lah darab-darab ni. Faham? Maksudnya bila dia kata pemfaktoran perdana, kamu kena gunakan nombor perdana apa yang didarab dengan satu sama lain yang boleh menghasilkan nombor yang diberi. Itulah maksud soalannya. Okay. Atau ada satu lagi kaedah 60 ni kita boleh buat dalam bentuk dia kata pokok faktor. Okay, factor 3 pokok faktor. Factor 3 maksudnya kita pecah-pecah je. Apa kali apa dapat 60. Sebenarnya kita mula dengan 2. 2 kali 30. Bahagilah macam tadi juga. 60 bahagi 2 dapat 30. Tulislah.
Lepas tu kita bahagi lagi. 30 bahagi dengan 2. Jadi dah tak boleh kecilkan lagi. Jawapan dia hanya 2. Bulatlah kat situ. Okey, 30 kita bahagi dengan 2 lagi, kita dapat 15. Ini dah tak boleh kecil dah, bulat kat situ. Okey. 15 pula, apa yang menghasilkan 15? Jangan tulis 1 dengan 15 sebab 1 bukan nombor perdana, 15 pun bukan. So fikir hanya nombor perdana ataupun prime number. 2 tak boleh, 3. 3 dah berapa? 3 dah 5. Ni dah tak boleh pecah, ni tak boleh pecah. Itulah yang terakhir. So kita dapat balik soalan 60 sama dengan 2, ambil ni 2, ambil ni. Next kita ada 3 dengan 5. 3 dengan 5. Itulah jawapan dia. Okey. Kita ada jawapan macam ni. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tiada masalah. Okey. Alright. 2.1b kamu boleh cuba. Faktor sepunya dan seterusnya cikgu akan jumpa kamu dalam satu lagi video. Harap dapat buat ulang kaji untuk ujian 1 ini. Itu saja. Terima kasih. Bye.